telah sahih daripada Nabi SAW. Sabda Nabi, semua perkara yang bukan daripada urusan kami maka ianya tertolak. Tapi ada lah segi orang main bid'ah hasanah. Ini bid'ah hasanah ni mungkin kita cerita lain kali lah. Ini tak habis. Dia depa masalahnya depa ambil perbincangan para ilmuwan Islam tentang bid'ah ni, tentang bid'ah hasanah ni, dia perluaskan sampai tak ada had, sampai tak ada sekatan. Nampak baik ini bid'ah hasanah, nampak baik ini bid'ah hasanah, nampak baik ini bid'ah hasanah. Orang tu kata baik ini bid'ah hasanah. Sampai tak ada had dan dawabit. Kaedah dia pakai mudah saja. Dalil dia pengguna mudah. Dalam Al-Quran Allah sebut, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kamu, ambillah ia, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Okey. Apa yang Nabi tak kata dan Nabi tak larang, boleh buat semua. Itu dalil yang mereka guna. Bila kita kata benda ni Nabi tak buat, Nabi larang ke tak? Nabi larang ke tak? Itu dalil yang selalu diguna pakai. Nabi tak buat benda tu, tapi Nabi tak larang. Nampak? Sebab apa? Sebab dia kata Quran, dalam Quran kata apa yang didatangkan oleh Rasul kamu ambil, apa yang ditinggalkan, apa yang dilarang tinggalkan, apa yang Nabi tak datangkan, apa yang Nabi tak larang. Jadi itu, ini dia akan jadi apa-apa saja kita boleh buat atas muka bumi ni, yang penting Nabi tak larang, buat. Oh, kalau lagu tu banyak. Kata dia lah, lesbian Nabi larang. Dia minta maaf saya sebut. Lesbian Nabi larang. Kau amalan perbuatan kaum Lut jelas lelaki sama lelaki. Lesbian dalam Al-Quran. Gay apa ni dalam hadis ada lesbian. Tak, itu contoh lah sekali. Tak semestinya benda tu. Benda lain banyak. Benda tu mungkin orang kata apa ni, kita akan bincang benda tu, kita bincang pasal ibadat, zikir apa semua ni. Dia pun ikut tu lah. Tapi kalau sekiranya benda ni dibiarkan tanpa ada satu garis panduan yang jelas, tak boleh ya. Solat pun ada sehari semalam 5 waktu. Pasal pun Nabi, pasal pun Islam ajak dulu. Islam ajak kita disiplin dengan wahyu. Bayar zakat pun Islam ajak kepada 8 kelompok, 8 asnaf. Itu zakat yang wajib. Lebih tu yang lain-lain tu kalau kita nak bagi lain daripada tu, dia jadi sunat. Hak wajib ni 8 ni. Tapi orang lah ni nama kata sedekah sunat, zakat sunat, dia payah sikit. Dia cara nak potong income tax lah. Dia jangan tak apa, kita bila orang kata ni bagilah sedekah sunat. Oh, nak tengok kok mana nak selesai wajib ni. Nak selesai zakat. Dia nak cari juga nak bagi. Boleh juga, rodek juga bagi langsung. Hak tu kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Sebab semua dia ada kata. Dia nak pi takwil fi sabilillah, di jalan Allah tu semua bak masuk. Bina masjid di jalan Allah, tak apa zakat. Apa dia lagi? Anak-anak yatim di jalan Allah, tak apa kita bagi zakat. Orang mengaji, pergi belajar di jalan Allah juga bagi zakat. Orang di jalan asyik kok Allah buat 8 ni. Sedekah kepada orang miskin di jalan Allah berdak? Fakir di jalan Allah berdak? Bantu orang berhutang di jalan Allah berdak? Apa dia lagi? Nak dekatkan orang yang muallaf. Sama ada dia dekat nak masuk Islam ataupun dia telah masuk Islam, di jalan Allah ke tidak? Untuk amil bagi dia kerana Allah ataupun tidak? Untuk membebaskan hamba di jalan Allah ataupun tidak? Untuk membantu orang yang hilang duit di perjalanan di jalan Allah ke tidak? Lepas tu yang ke-8 fi sabilillah pula, di jalan Allah. Semua ni di jalan Allah. Jadi ialah memang ada pendapat ilmuwan Islam yang kontemporari yang berpendapat sedemikian. Tapi kita kembali kepada dalil. Hak lain-lain tu sedekah sunat. Nak buat masjid, bagi duit, jangan berkira. Anak yatim ni memang kita dah wajib tanpa dia, walaupun dia tak masuk dalam asnaf zakat 8, tapi kita wajib sayang dekat dia, sunnah pegang kepala dia. Anak yatim. Tapi anak yatim di sisi Islam dia sampai
sebelum balik kan 18 tahun. Kita punya version. Ha? Sunnah pegang dia, sunnah kita sayang dia, sunnah kita bersikap baik kepada dia. Memang dituntut pun. Dia tak payah. Allah nak ajak kita nak tengok. Nak tengok ni benda-benda yang melengkapkan kita punya amalan, menyempurnakan kita punya amalan wajib kita buat tak? Nampak? Jadi kalau walaupun anak yatim dia tak ada dalam asnaf zakat yang 8, kita bagi dia sebagai satu sedekah. Sedekah sunat. Salat 5 waktu sehari semalam. Lain daripada tu apa kata Nabi? Illa an tatawwa'a. Sunat saja semua yang lain. Macam tu juga zakat, dia ada 8 kelompok, yang lain semua sunat. Ha? Jadi yang tu bagi saya nak clear je benda tu. Jadi kita bercakap tadi pasal isu bid'ah. Sebab hadis Nabi ni kullu amrin laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ha? Maka kita kena faham, kita tak boleh ambil apa yang Nabi tak larang, apa yang Nabi tak suruh, yang Nabi tak larang, kita boleh buat semua tak boleh. Agama dia ada garis panduan, ada penetapan, ada disiplin dia. Bila kita kata ibadah, sesuatu yang Allah cinta, sesuatu yang Allah redha, kita kena pastikan betul ke Allah suka amalan yang aku buat. Nak tahu macam mana? Nabi, sebab Nabi dah sampaikan semua. Nabi dah ajak semua para sahabat ilmu agama. Nabi dah sampaikan agama ni kepada kita secara menyeluruh, tidak kurang satu pun. Jadi ibadat yang terbaik pun Nabi dah tunjuk, ibadat sunat pun Nabi dah tunjuk, perkara yang tak baik pun Nabi dah larang. Semua Nabi SAW dah sebutkan. Okay? Jadi macam mana tiba-tiba kita pada hari ini mendakwa apa hak kita buat ni baik, apa hak kita buat ni cemerlang, apa hak kita buat ni dapat pahala, apa hak kita buat ni Allah cinta. Apa kita punya source, bukti kita apa? Hak ni je kita nak tahunya. Bukan kita nak duk habaq hang buat salah, hang sesat, hang masuk neraka. Ya tu tak payah. Kita cek ni apa aku buat betul ke tak? Kita sendiri cek amalan kita sendiri. Tengok solat kita, betul ke tidak aku solat seperti mana yang diajak, dididik oleh Nabi? Ada ke tidak? Tanggungjawab. Dia tak boleh kata dah tak dah nak cek. Ya. Kan kira dah ke tak dah ni? Kira takat mana kita dah? Manusia ni mana dah buat semua benda? Tak dan tak sempat. Mana ada di kalangan kita menguasai semua ilmu? Mustahil. Seseorang tu, Imam Syafi'i ke Imam Ahmad ke Imam Abu Hanifah, mustahil menguasai semua ilmu. Mustahil. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tak boleh kuasai semua ilmu, apa tak jadi kita? Kita ni kerja baca pendapat mereka je. Baca, banding, tengok alasan, tengok dalil, tengok fakta, buat conclusion. Sahaja kerja kita ni. Bukan mai daripada kefahaman, ketajaman akal kita, kefahaman kita, penguasaan kita terhadap ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang membantu untuk kita memahami Al-Quran dan juga Sunnah, memahami agama. Tak tu je. Nampak? Ha? Jadi itu tanggungjawab. Mesti kita semua bertanggungjawab untuk mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita amalkan.